Cuma saya selalu pesankan kawan-kawan, kalau dalam Ramadan kita nak pesankan jangan lupa 4 perkara. Yang Nabi mengatakan, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau Abdullah bin Syahab selalu sebut lagi hadis lagi satu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau nak dapat pahala qiyam Ramadan, jangan tinggal sembahyang Isyak berjamaah, jangan tinggal sembahyang tarawih setiap malam, dapatlah qiyam Ramadan. Dapatlah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalam puasa selalu saya pesankan 4 perkara, jangan lupa, 4 aja pegang. InsyaAllah dapat imanan wa ihtisaban. 4 aja perkara. Jangan banyak-banyak, nanti pening. Yang pertama mesti ada, yang kedua tak boleh ada. Yang ketiga kena banyak, yang keempat tak boleh banyak. Pegang 4 dah jenis, selamat insya-Allah dapat puasa kita. Apa dia tu yang ada tak ada? Yang pertama mesti ada, kena ada ilmu Ramadan, ilmu puasa. Niat puasa kena tahu, rukun puasa kena tahu, batal-batal puasa kena tahu, apa itu syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, semua kena tahu, kena revise. Anggota yang nama, sedikit kita nak tanya revise petang ni, apa yang kita faham tentang rongga terbuka? Sebutkan 2-3 rongga terbuka. Pertama, hidung. Lagi? Mulut. Lagi? Telinga. Itu bukan rongga terbuka. Sorry. Itu saluran terbuka. Rongga terbuka, ini ilmu yang kena ada. Ini ilmu yang kena ada. Kita dah puasa 10 tahun, kita tak dapat bezakan rongga terbuka dengan saluran terbuka. Rongga terbuka, rongga ialah perkataan lama. Rongga bermakna organ. Terbuka maknanya hollow organ, boleh contain something. Rongga terbuka, stomach, rongga terbuka. Pundi-pundi kencing, rongga terbuka. Otak, rongga terbuka. Paru-paru, rongga terbuka. Rahim wanita, rongga terbuka. Boleh mengisi sesuatu di dalamnya. Boleh mengisi satu dalamnya. Dalam perut ada isi makanan. Dalam perut bawah ada isi najis. Pundi-pundi kecing ada isi najis. Itu rongga terbuka. Saluran terbuka, telinga, hidung, mulut, pintu hadapan, pintu belakang, sama susu wanita. Itu ya. Dan semua ada batasnya. Telinga batasnya di mana? Tak apa, petang ni kita revise sikit saja tentang fiqahnya. Telinga batasnya di mana? Telinga. Kalau kita begini dah batal puasa belum? Telinga mana batasnya? Kelingking. Kelingking kita taruh paling deep inside, yang tak boleh reach tu, itulah batasnya. Jadi kalau orang gatal garuk telinga pakai jari telunjuk, batal tak? Kerana telunjuk kelingking mana lagi besar? Maka tak batal. Kalau pakai pen, batal tak? Kecuali pakai pen yang gemuk. Pen marker yang gemuk, tu tak batal lah. Masih lagi gemuk. Itu telinga. Hidung mana batasnya? Haisyum. Kalau kita hirup air rasa pedih, itu batasnya. Jadi kita bersihkan luar-luar sini belum lagi. Tekak mana batasnya? Makhraj huruf ha yang tak bertitik. Alhamdulillah. Ha. Apa turun bawah hukum makan, apa naik atas hukum muntah. Pintu hadapan, pintu belakang. Pintu hadapan bagi laki-laki itulah pintunya. Pintu belakang bagi laki-laki dan wanita itulah pintunya. Pintu hadapan bagi wanita yang masih anak dara, masih perawan, ketika dia diri ke, dia menyangkung ke, itulah pintunya. Bagi wanita yang sudah biasa dengan suami, maka ketika dia menyangkung, itulah pintu yang dimaksudkannya. Ketika berdiri, itu namanya pintu luar. Ketika dia menyangkung, itu pintu yang dimaksudkannya. Semua kita kena faham. Dalam fiqah puasa ni kena faham. Kena faham, kena ulang kaji segala pelajaran kita, fiqahnya. Jadi itu mesti ada, tak boleh tidak. Tak boleh ada dalam bulan puasa dosa. Dosa mulut khususnya, mengumpat tak boleh, bohong tak boleh, berdusta tak boleh, banyak berbantah-bantah tak boleh, berjidal tak boleh, puji memuji banyak tak boleh, bergurau-gurau tak boleh. Hatta di situ kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, ada bohong yang tak berdosa, ada umpat yang tak berdosa. Namun yang tak berdosa ni pun elakkan pada siang Ramadan, takut batal pahala puasa kita. Nabi mengatakan, kamin saimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tak ada hasil puasanya. We have to upgrade our puasa. Dah berapa tahun kita puasa, we have to upgrade, naikkan puasa orang yang khas, dipuasakan mata kita. Kita puasa tak pantas bagi orang yang puasa, buat puasa, malaikat tulis, malaikat kiri pun tulis. Dia tulis yang ni terus stop, tak ada pahala kita. Mulut, especially mulut. Jangan mengumpat. Mengumpat tu macam-macam cara mengumpat. Konon-konon kesian dengan cousin kita. Kesian ni, our cousin ni kesian. Cerita-cerita dah kau dah umpat dia. Mengumpat tak perasan. Selalu saya sebutkan, pergi kedai, pergi jalan Masjid Keling nak beli selendang, umpamanya ya. Ya, ibu kata nak beli ini cantik. Pegang. Kasar lah. Dan mengumpat tu. Kau mengumpat tokek kedai jual selendang kasar. Nak beli, tak nak, sudah. Tak nak. Ibu kata nak beli selendang, kata nak yang hijau ni cantik ibu. Tak apalah, ibu nak pilih lain. Jangan sebut.
Pergi bazar Ramadan. Kata nak mi goreng, tadi mi goreng. Biratlah, tak menerakan. Dosa kalau 4 orang tu jual mi goreng birat. Berdosa. Jaga mulut dalam bulan puasa. Jaga mata, jangan pandang yang haram. Itu televisyen tolonglah matikan. Tak bulan puasa pun tak boleh tengok ada aurat perempuan, orang berjoget, orang berlakon, antara artis berlakon semua tu bukan suami, bukan isteri. Kau tengok apa pasal? Dalam bulan puasa jangan rosakkan matamu, walau rancangan apa sekalipun jangan tengok. Radio, bukalah kitab Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, Fatwa Johor, mengenai alat muzik yang boleh, alat muzik yang tak boleh. Nyanyi lagu-lagu itu ada suara bidu wanita, ada alat muzik yang tak boleh. Telinga kita jangan dosa dalam bulan Ramadan. Telinga kita jangan dosa dalam bulan Ramadan, ya, jangan dosa dalam bulan Ramadan. Itu semua di antara yang tak boleh ada. Boleh buka TV, boleh. Kalau buka drama tengok, pelakonnya maklong aku. Pelakonnya lagi nis aku, anak saudara aku. Pelakon lagi akak aku. Nama judulnya mahramku. Boleh. Itu saja boleh tengok. Yang lain tak boleh tengok. Yang lain tak boleh tengok. Mesti ada tahu hukum ahkam puasa. Nabi bilang wala tajhal, jangan menjahili hukum. Yang kedua, tak boleh ada segala dosa membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, biar banyak baca Quran, i'tikaf, sedekah, derma, beri makan orang buka puasa. Siapa beri orang buka puasa dengan ikhlas, dengan rezeki yang halal, pada malam Lailatul Qadar Jibril turun jabat tangan dengan dia. Siapa dijabat oleh Jibril, air matanya akan bercucuran banyak, tanda dah terbilas dosanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beri orang makan buka puasa. Tapi beri makan orang buka puasa ni, sebab itu ya, kita kalau baca Habib Masyhur kalau bilang bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi, 12 bulan. Yang sebagaimana termaktub dalam kitab Allah, ada padanya 4 bulan haram di sisi Allah. Taruh Lailatul Qadar malam berapa? Taruhlah umpamanya Lailatul Qadar malam 23 ke malam 25, ya. Begitu. Kita nak kalau kita ada niat nak kasih orang makan malam 27, alamak dah lepas Lailatul Qadar lah. Tak kisah, kita kasih makan orang malam 29 sekalipun, Lailatul Qadar malam pertama sekalipun, Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa kau akan beri. Allah Ta'ala dah kasih kau Jibril jabat tanganmu. Allah Ta'ala tidak, kau dah buat, baru dah terlepas lah Jibril, dia dah kasih dah makan buka orang rupanya. Tidak begitu. Walau Lailatul Qadar malam pertama, kau kasih makan orang malam penghabisan, tetap dijabat di sisi Allah. Dan Allah tu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha mengetahui. Tentang Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar. Kata Habib Abdullah Jufri, guru saya, jangan lupa jaga malam 27. Kata Imam Abu Hanifah, malam 27 tetap. Jaga apa yang dicakap oleh Imam Syafi'i. Mungkin malam 23, mungkin malam 21. Jaga apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia ada formulanya. Ramadan awal jatuh sekian gini, jadi kalau taruhlah malam 25 kita jaga, malam 29 pun jaga. Dan jaga juga pendapat ulama yang mengatakan mungkin daripada malam pertama, malam Lailatul Qadar. Jadi kau jaga semua, nanti kau dapat begitu, nanti dapat Lailatul Qadar. Rugi kalau tak dapat Lailatul Qadar. Ini mesti biar banyak, iaitu amalan-amalan sunat. Amalan sunat. Allah Ta'ala suka nak gandakan, ganda 70, ganda 1000, ganda 100. You must ada angka satu lah. At least ada satu. 1 times 70 berapa? 70. Semua zero. Sembahyang sunat zero, baca Quran zero, i'tikaf zero. 0 kali 1000 berapa? 0 kali 1000 bulan berapa? Zero. Orang dapat pahala banyak-banyak, kau dapat kosong. Sayang, Allah suka nak gandakan tapi kau provide zero. Malaikat multiply, tekan kalkulator pun zero juga keluarnya. Allah, biar banyak iaitu apa? Segala amalan-amalan dalam bulan puasa. Biar sedikit segala kenikmatan, kesedapan. Imam Haddad sebut dalam kitab Nasihah Diniyahnya, pada salaf kita hatta dia punya bulan puasa dikurangkan adat-adat, dilebihkan ibadat-ibadat. Adat-adat pada hamba aib apa? Maulid, hadrah, Ramadan tak ada. Ratib ada baca Quran. Hatta kalau Imam Malik dia punya jabatan fatwa pun tutup dalam Ramadan. Hanya yang penting-penting saja, yang lain semua lepas hari raya nanti. Quran. Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i dalam bulan puasa pun tak banyak baca Quran. Setakat 2 kali aja. Setiap hari 2 kali khatam aja. Tak banyak. Allah, Imam Syafi'i. Semua konsentrate ibadat-ibadat yang khas saja. Kita bilang biar sedikit hal ehwal dunia. Imam Haddad mengatakan dalam bulan Ramadan segala kesedapan yang betul dipandang, yang didengar, yang dipakai, yang dimakan, semuanya biar sederhana. Kerana apa? Kita dalam bulan Ramadan. Jadi minta maaf kaum ibu ya.
Balik jangan pergi section 7 ya. Nak beli abayah baru, nak beli apa. Kalau bapak nak beli serban baru, nak beli gamis baru semua. Ramadan pakai yang sederhana. Ramadan pakai yang sederhana. Pakai yang sederhana cara orang-orang zuhud. Tengok hamba aib ditarim semua. Kalau Ramadan simple. Ibadatnya tak simple. Nanti lepas hari raya Habib Hussein kuasa ziarah dia, Habib Hussein atuk dia kurus. Kalau Ramadan nampak kurusnya dengan puasanya, dengan malamnya, semua bukan muda tu, bukan muda semuanya. Dan Habib Hussein tu bukan kiranya orang-orang yang ulama-ulama besarnya, tidaklah, kira orang-orang tua tadimlah. Pun ibadahnya tarawihnya berapa set dengan malamnya. Nampak dia punya lusuhnya dalam bulan puasa. Nampak dia punya penghayatan iman dan wahtisabannya. Lepas hari raya, lepas puasa 6, nanti nampak mereka, nanti barulah slowly baru revive balik semula. Begitu. Jadi dalam bulan puasa jaga, mesti ada pengetahuan hukum, knowledge Ramadan. Tak boleh ada perkara-perkara haram dalam bulan puasa. Mata, telinga, mulut, semua kena jaga. Biar banyak amal ibadat. Biar sedikit kesedapan dunia dalam bulan puasa. Nanti barulah Nabi mengatakan lisaimin farhatan, bagi orang-orang berpuasa dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Berbuka pulaknya dua, berbuka harian maghrib dan juga hari raya pun berbuka, dan nanti berjumpa dengan Tuhannya, masuk surga dalam pintu Ar-Rayyan. Ya, gembira. Kita nak tahu apa yang maksud gembira? Try this year kita puasa rohani, puasa secara kerohanian, nanti kita tahu apa makna kegembiraan itu. في فؤادي لك علاقة. قوية يا رسول الله.